ikutkan kalau dari sudut rekod je filem, baru saya filem yang kedua. Sebab saya punya tawaran filem tak berapa banyak sebenarnya, tapi saya grab apa yang ada lah. Saya banyak main TV kan selama ni. Jadi ini kiranya officially yang kedua. Mula-mula masa saya kena offer tu, biasalah saya minta skrip kan. Masa tu draft yang keempat tak silap saya dapat skrip tu. Saya baca, memang saya tak tahu pun apa Coast Guard tu. Saya baca keseluruhan. Betul, saya tak tahu Coast Guard tu apa. Saya betul-betul tak tahu. Tapi saya baca keseluruhan cerita, ni ada cerita lah. Lepas tu saya minta cast list pula tu, tengok pelakon-pelakon. Dahsyat-dahsyat kan. Jadi saya tengok pun watak saya pun masa tu, ni pun agak menarik lah kan. Macam best agak lah untuk bawa ni. Jadi dengan tak teragak-agaknya saya accept je lah lepas tu. Sebab tak banyak lah cerita perang yang ada storyline yang bagus nak dijual kan. Jadi saya hadap je lah bang. Yang apa yang saya terlibat ke apa? Wah, yang saya terlibat sebenarnya ada masa satu tu dekat Langkawi tu, kita atas bot. Yang kalau yang macam yang dalam trailer tu kan ada tunjuk, bagi siapa yang tak tengok lagi. Saya atas bot masa tu. Dah nak selesai dah pun, dah pukul 6.30 petang. Tiba-tiba arwah Pit datang kat saya, dia cakap, "Mal, ini kalau ada shot kau terjun ni cantik lah." Mana ada dalam skrip bang? Tak, memang tak ada. Tapi aku beranak. Tapi aku rasa kalau nampak kau terjun tu baik lah. Mana double? Itulah aku nak cakap dengan kau. Double lah ni. Tu dia tunjuk. Putih, skin tone lari. Dia tengok, okey, patutlah dia termenung. Tu saya cakap, okey lah. Tapi one take je. Saya cakap dengan dia, okey boleh, kita buat baiknya, kompos baiknya, kita buat one take. Saya terjun lah. Saya terjun and action, terjun. First yang tragik, saya terjun dekat situ, saya timbul dia dekat belakang. Sebab bawah tu saya tak tahu, current tengah laju. 6.30 petang air pasang, current laju. Itu satu yang mencabar. Lepas tu yang kedua yang brutal ni bang, shot tu tak masuk dalam panggung. Shot tu tak masuk dalam panggung, dalam final cut. Sebab saya faham, sebab dia nak rahsiakan. Kalau dia reveal yang itu saya hidup, bagi yang tengok, dia nak kononnya saya mati di awal. Kalau dia reveal kan saya terjun, nampak sangat saya hidup. Tak misteri lah untuk storyline tu. Tapi bila order last minute tu, kita tak sempat nak warm up. Betul. Saya cram. Tapi saya tengok, okey tak apalah, satu take je kan, satu take terjun je lah. Saya terjun, timbul tempat lain bang, itu yang seram lah bagi saya. Timbul kat belakang. Adalah maritim rescue datang campak pelampung kan, tapi jauh. Current tengah tu, tengah air tengah. Atas dia baru saya faham lah. Kalau air pasang, atas dia tenang tau. Macam biasa, kat bawah tu dia tolak kita. Itu pasal lah kalau terror berenang macam mana pun. Saya naik atas tu, yang maritim cakap kita orang yang komando ni pun dek, kita orang kalau suruh terjun pukul 6.30 petang, kita orang tak terjun lah. Kau gila lah. Saya ya ke? Saya tak tahu. Kalau nak cerita gila, itulah gila. Dia memang director lah. Director yang mementingkan kualiti lakonan daripada semua pelakon. Dia tak kisah tau, walaupun orang tu berapa scene ataupun dia ada beberapa dalam shot, walaupun extra lalu lalang, dia pentingkan kualiti lakonan tu. Saya jenis orang yang memang suka orang yang menjaga, sebab kita dah biasa kerja dengan macam-macam director, tak perlu sebut nama siapa, in general lah. Kebanyakannya jaga kualiti gambar cantik je tau bang. Dia acting tu kau jaga sendiri. Yang arwah dia pentingkan semua. Gambar nak kena cantik, acting nak kena jaga. Sebab dia kata kalau aku buat buruk ni, yang kenanya engkau, aku tahu, tapi sebab itu aku nak jaga engkau. Jadi saya jaranglah ada orang macam ni. Sebab bila kita nak jaga kualiti lakonan, dia makan masa bang. Setiap detail nak jaga makan masa. Tapi bila saya dah tengok final cut tu, saya faham lah. Sebab nak cari, macam abang sini cakap, aku nak cari salah pun tak tahu kat mana, abang cakap kan. Jadi saya rasa tu memang saya rasa kerja dengan arwah yang itu pertama kali. Kenal dah lama, tapi pertama kali lah saya kerja dengan dia kan. Bekerja yang saya takkan dapat lupakan lah. Keseronokan mencari kesempurnaan. Saya punya jenis, saya akan cari masa malam sebelum kita rap. Bila dah rap, contoh kalau rap malam, lepas tu balik ke hotel, sebelum dia masuk dalam bilik, kita akan ada makan-makan ke hotel ramai-ramai kan. Sebelum dia masuk tu, saya akan pergi suggest dulu. Saya suggest dulu apa yang saya akan buat untuk besok. Untuk besok, ini idea. Okey, kau besok kau buat apa yang kau cakap ni. So senang. Ada kebanyakan orang yang tak buat macam tu, dia terus saja on set pun boleh. Cumanya nanti dia akan datang dingin lah kan. Sebab untuk kejar masa, kejar light, macam dah semua kan. Jadi saya buat langkah yang selamat supaya tak kena marah kat set. Gitu lah. Kalau untuk claim, saya rasa 50% saya, 50% dia lah. Sebab saya yang saya suggest lain, yang dia terima pun ada,
Dan ada yang dia suggest untuk ke arah watak ni, sebab dia nak bawa, dia nampak watak saya ni nak bawa ke sequel. Jadi dia abang saya dah tengok kan. Jadi dia memang berhati-hati untuk revealkan watak saya tu. Jadi saya rasa 50-50 lah antara saya bincang dengan dia. Dia pertama dia akan jadi memang lain daripada apa. Bukan saya nak cakap yang sekarang ni tak bagus. Sekarang ni dah bagus, tapi bila macam kita tukang masak bang, dah beli bahan kat pasar, mestilah yang orang yang beli bahan tu dia tahu apa dia nak masak, nanti nak jamu kat orang, betul tak bang kan? Ini dia beli bahan kat pasar, bawa balik rumah, orang lain yang masak. Sedap tu sedap, tapi yang dia beli garam tu dah garam satu paket. Bukan nak tahu semua, mesti dia ada sejubit, 2-3 jubit. Macam tu lah. Bukan kata cerita, trailer pun akan lain. Confirm kalau dia masih hidup lah. Memang. Tapi yang betul, semua dalam kepala dia. Masa dia direct tu semua benda dalam kepala dia. Jadi bila dia tak ada tu agak susah. Saya faham, saya duduk dengan Abang Hari. Abang Hari memang agak, saya respect dengan dia sebab dia boleh siapkan benda yang bagi saya lah, ini mission impossible lah. Mission impossible sebab orang dah tak ada, kita pula nak menyiapkan kerja-kerja yang tergantung, yang kita sendiri tak tahu. Nasib baik producer kita jenis yang turun set. Jadi bagi saya ini mission impossible make possible lah dalam masa 2 tahun kan. Oh, itu memang saya sebenarnya lah, kalau saya pun itulah orang kata nak cerita yang kita idamkan tu nak kena keluar bajet sendiri. Kan, kau direct sendiri, kau produce sendiri, kau berlakon sendiri, dapatlah watak yang kau idamkan. Tapi kalau nak sembang abang kan, saya suka pegang lebih daripada 2 watak dalam satu filem lah. Lebih daripada 1 pun okey sebenarnya. Maksudnya dia ada multiple personality disorder ke, dia, tak pun dia ada. Macam saya tengok sebelum Rami Malek popular, saya dah follow dia punya career lama. Saya tengok dia ada satu cerita tu, The Devil's Double. Dia pegang watak protagonis dan juga antagonis. Saya tak perasan dia bang pelakon yang sama. Kredit title baru saya tahu. Jadi benda-benda macam tu bukan saya nak buktikan apa-apa pun. Dia kepuasan bermain bang. Kita berlakon ni kita ada puas. Kan kita nak, oh dia ni nak bolot semua lah tu. Bukan nak bolot semua. Satu, mencabar diri. 2, kepuasan. Bukan kepuasan pujian, orang puji kau bagus. Tak. Kepuasan masa kita bermain tu, proses. Saya kalau pelakon dia tahulah, orang-orang dekat set, proses itu yang puas. Kita nak mencari, lepas tu kita buat, dapat. Dah keluar, orang tengok bagus tak bagus, itu terpulang. Itu general orang. Kita buat bagus mana pun, kita masak jamu kat orang, 10 orang ada seorang cakap kita masak tak sedap. Betul lah bang kan? Itu bab makan, ni pula bab filem. Macam itulah kalau nak ikutkan, saya punya teringin sangat bang. Tapi itulah tak ada duit lah nak produce ni.